ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tetamu jemputan saya pada malam ini. Kita bersiaran dalam FB Hasan Bahrum, yaitu yang berhormat Muhammad Faiz bin Fadil, yaitu Adun Permatang Pasir di Pulau Pinang. Beliau adalah anak kepada Allahyarham Ustaz Fadil Noor, iaitu bekas Presiden PAS tahun 1989 hingga di 2002 . Sebelum kita meneruskan perbahasan ataupun perbincangan idea yang akan dilontarkan pada malam ini, saya nak perkenalkan sedikitlah beliau, iaitu berasal daripada Al-Usta', itu Ya. daripada Usta' dan pernah belajar di undang-undang di UIA dan sekarang ini bekerjaya sebelum menceburkan diri dalam politik sepenuh masa dan juga masih lagi bergiat di dalam syarikat guaman orang yang berpengalaman dari segi aspek undang-undang dan juga dari segi aspek guaman sama ada guaman sivil ataupun guaman syariah dan sekarang ini beliau sebagai Adun daripada Permatang Pasir dekat Pulau Pinang dan juga pernah menjawat jawatan Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional, dan juga sekarang ini ialah jawatan kuasa Amanah Nasional bagi tahun 2019 hingga 2023. Betul ya? Betul. Dan pada malam ini kita keluar sikitlah atas tajuk yang panas dan hangat sejak kebelakangan ini, soal politik. Walaupun soal rasuah ini juga berhubung kait dengan politik, tetapi tidak dah begitu panas untuk diperkatakan. Jadi yang diperkatakan sekarang ini agak panas itu ialah soal parti politik, individu yang terlibat dalam politik dan sebagainya. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan sedikit sebanyak tentang rasuah yang kadang-kadang tidak begitu diambil perhatian begitu berat ataupun kuat ataupun tuntas di kalangan masyarakat kita. Malah masyarakat kita melihat rasuah ini perkara yang sudah biasa ataupun sudah lumrah menjadi amalan dalam masyarakat kita, bukan hanya daripada peringkat kecil tapi juga peringkat yang lebih besar. Jadi sebenarnya soal rasuah ini, soal rasuah adalah soal yang telah lama berlaku. Malahan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebut dalam soal rasuah ini, rasuah ini akan dilihat ataupun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadisnya, na'atu Rasul Allah Subhanahu wa taala ala rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat bagi orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Malahan kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam lita'khudhu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Ini maknanya salah satu di antara perkara yang soal menyentuh kita mengambil harta ataupun mendapatkan harta dengan cara yang tidak betul. So saya nak tahu sedikit sebanyak pengalaman ataupun ilmu yang dimiliki oleh saudara Faiz, YB Faiz, tentang pentakrifan rasuah daripada awal ataupun apakah ada perubahan takrifan rasuah yang digambarkan di dalam undang-undang di Malaysia ini ataupun sebelumnya itu.
Ya, pada sebelum ataupun sekarang ini bagaimana maknanya pentakrifan ataupun pemahaman masyarakat tentang soal rasuah di negara kita pada hari ini. Dipersilakan YB. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-samanya kita menafaskan syukuran kepada Allah Ta'ala dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama pada malam ini. Terima kasih kepada Datuk Asad Baharom, Yang Berhormat Datuk Asad Baharom yang sudi menjemput saya untuk berkongsi sikit sebanyak tentang ilmu undang-undang pada malam ini. Dan kadang-kadang rasuah di Malaysia ini kita guided ataupun ditunjukkan tentang rasuah ini melalui satu akta yang dipanggil Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM. Adapun sebelum itu Datuk tanya tentang sejarah. Sebelum itu kita dipanggil Badan Pencegahan Rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Namun konteks penguatkuasaan pembasmian rasuah ini diperluaskan dan diangkat lagi kekuatan badan pembasmi rasuah ini dan ditubuhkan sebuah Suruhanjaya. Maksud Suruhanjaya ini lebih besar kuasanya daripada sebuah badan berkanun. Jadi diberikan beberapa penambahbaikan dalam akta ini. Dan dalam kita cakap tentang rasuah ini, rasuah ni konteks dia luas. Kita cakap tentang corruption, konteksnya luas. Tapi dalam kata kesalahan dalam satu perbuatan itu sama ada boleh dituduh atau bersabitkan dengan kesalahan rasuah, kita mesti melihat ataupun merujuk kepada akta itu sendiri. Mungkin ada juga perbuatan-perbuatan lain yang dianggap rasuah, boleh dikira rasuah, tapi ia tidak didefinisikan sebagai rasuah di dalam akta ini, maka ia tidak menjadi satu kesalahan jenayah. Walaupun morally ia satu kesalahan, cara moralnya, cara hukum hakam syaraknya ia salah segi perbuatan rasuah, tetapi mengikut undang-undang mungkin ia tidak terjurus dalam pengertian rasuah mengikut Akta Pencegahan Rasuah ini. Dan kita boleh melihat yang pertama yang saya kongsi adalah tentang definisi rasuah ataupun suapan. Suapan ini bermaksud antara adalah wang, derma, pinjaman, fee, hadiah, cagaran harta ataupun apa-apa faedah kewangan. Yang kedua, apa-apa jawatan, kebesaran. Maksud dia begini, wang, derma, maksud dia apa saja yang dijanjikan akan diberikan jika satu kontrak dianugerahkan ataupun satu jawatan diberikan, maka ia menjadi satu kesalahan rasuah. Sebagai contoh, katalah seorang pegawai awam yang bekerja di, sebagai contoh, saya tak dulu siapa, sebagai contoh bekerja di pejabat daerah. Pejabat daerah banyak deals dengan kita di on the ground ini, di lapangan. Ada satu kontrak untuk membina longkang contohnya di kawasan sekolah. Jadi projek ini akan dikendalikan oleh pejabat daerah. Jadi pegawai yang meluluskan itu, dia telah berjanji dengan kontraktor ini kalau diberikan kontrak itu dia akan dapat imbuhan RM10,000. Maka ia juga rasuah. And then derma setengah itu dia cuba nak ban ataupun nak manipulate undang-undang ni, mengatakan itu wang derma. Kononnya kontraktor bagi kepada pegawai jabatan daerah itu untuk kegunaan badan kebajikan ataupun kelab sukan. Tapi duit itu dibuktikan kemudiannya masuk ke poket pegawai itu, tidak pun digunakan untuk kegunaan kelab sukan itu, maka ia juga rasuah ataupun kononnya ia derma. Tak boleh. Tapi yang kalau
Maknanya kalau dia masuk di dalam akaun apa nama tu kelab itu macam mana? Dikira itu Kalau atau masuk dalam akaun kelab tidak ada masalah. ah Tidak ada masalah. Dari sudut perbuatan rasuah itu. ya. Tapi dari sudut apa dipanggil audit dalaman, itu perkara lain. Kita malam Ya. ni kita bincang tentang apa dia rasuah sahaja. Ya. Tentang audit dalaman itu perkara lain. Tapi Ya. kalau tentang rasuah, dia derma kepada kontraktor ini, derma kepada jabatan kelab kebajikan, kelab sukan dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Okay. Tapi yang peliknya lately akhir-akhir ini pihak contohnya dalam kes yang terbaru, kes Tengku Adnan. Tengku Adnan mengatakan wang itu adalah derma politik. Mahkamah bersetuju mengatakan bahawa derma politik ini tidak salah dari segi undang-undang. Dan sebelum itu saya ada membaca tentang kenyataan daripada SPRM mengatakan wang derma politik ni bukan satu kesalahan, tapi sebenarnya kalau kita baca kepada atas SPRM ni jelas mengatakan bahawa suapan itu termasuk derma. Selagi mana wang itu diberikan oleh seorang yang mempunyai jawatan dan kepada orang yang mempunyai kepentingan. Contohnya, jika wang itu diberikan oleh seorang kontraktor yang mendapat projek daripada seorang menteri itu atau pegawai kerajaan itu, maka derma tetap menjadi satu kesalahan di bawah Akta SPRM. Adapun derma politik yang sebolehnya dibenarkan adalah melalui akaun parti. Ya. Tapi ia tidak berlaku. Dalam kes Tengku Adnan jelas ia tidak berlaku sebegitu. Tapi kita biarlah mahkamah yang memutuskan. Tapi apa yang saya nak katakan bahawa dalam konteks derma tetap salah. Ini yang berlaku dalam juga kes bekas Menteri Besar Selangor dulu. Allahyarham Dato' Harun Idris yang telah mati bersalah kerana menuluskan sebidang tanah dan bayaran itu kononnya untuk kegunaan UMNO Selangor, tapi mahkamah putuskan bahawa ia adalah untuk kegunaan peribadi dan dia tetap salah walaupun kita memberikan satu pembelaan derma. Tapi walau apapun setiap kes itu dia tertakluk kepada fakta dan keterangan. Kalau kita boleh buktikan, sebenarnya kalau kita boleh buktikan wang itu memang untuk kegunaan awam bukan untuk kegunaan peribadi, ia tidak akan menjadi satu kesalahan. Tapi as long as kita ada hubungan, dia perkataan yang perlu kita lihat dalam pertuduhan itu adalah seorang yang dituduh itu pejabat awam itu ataupun menteri ataupun esko, dia mempunyai hubungan langsung dengan pemberi rasuah. Maksudnya dia ada projek yang dia kendalikan dan projek itu diperolehi oleh kontraktor itu atau pemberi rasuah, maka ia akan terjurus ke dalam definisi rasuah. Ataupun yang keduanya menawarkan apa-apa jawatan, kebesaran pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan. Sama jugalah. Kalau dia janji untuk beri jawatan, okey, ada seorang itu datang interview untuk bekerja dengan kita dan kita janji dengan dia, kau bayar aku 20,000, kau akan dapat kerja. Itu pun salah. Itu pun salah. Dan untuk berkongsi dengan Datuk dan juga para pendengar, rasuah ini bukan berlaku sahaja di peringkat badan awam ataupun peringkat kerajaan. Di peringkat swasta pun berlaku. Dan akta ini melibatkan juga mereka yang bekerja di peringkat swasta, bukan kerajaan sahaja. Ataupun yang ketiga, apa-apa pelepasan pinjaman, obligasi atau liability ini kepada pihak bank. Contohnya kita nak buat pinjaman dengan pihak bank, nama kita blacklist. Tapi pegawai bank kata boleh, kami boleh tolak ansur, tapi kan ada bayaran dia. Bayaran itu juga adalah rasuah. Kata kes yang saya pernah kendalikan melibatkan rasuah ini adalah seorang penaik kereta panggil apa?
penaik kereta yang hire purchase yang default ni, yang tak payah hutang ni. Ya, tak bayar hutang. Jadi jadi dia Broza lah apa bodoh, nama tu. Ha. kononnya dia di apa peminjam ini, pemilik kereta ini dia minta sedikit bayaran. Dia bayar dalam dalam 700, kalau bayar dia tak edit tarik kereta. Jadi itu kes yang saya pernah kendalikan. Jadi rasuah ni yang kita ingat, kita ingat kita melibatkan agensi kerajaan saja, tidak. Pihak swasta juga boleh terlibat dengan rasuah selagi mana ada peluang untuk berlaku rasuah. Dan juga yang seterusnya berkenaan dengan commission, diskaun, apa sajalah yang termasuk juga melepaskan kes. Banyak juga kes yang berlaku yang melibatkan juga timbalan pendakwa raya. Pernah berlaku kes-kes yang melibatkan timbalan pendakwa raya yang ditangkap dan juga ada yang dituduh kerana menerima rasuah untuk melepaskan kes dengan cara NFA. Selalunya NFA lah. Dia dalam konteks proses undang-undang dalam negara kita, apabila kita melaporkan satu kes, contohnya kes curi. Kes curi kita lapor kepada pihak polis yang menyiasat. Kemudiannya selepas polis menyiasat, polis akan angkat kertas siasatan, bagi IP, investigation paper kepada timbalan pendakwa raya. Jadi keputusan untuk mendakwa soal itu adalah pada timbalan pendakwa raya, bukan pada pihak polis. Kadang-kadang kita salah faham tentang proses ini. Jadi kuasa yang cukup luas dan besar kepada timbalan pendakwa raya sebenarnya pada peguam negara. Sebagai ketua mereka adalah peguam negara, kuasa yang cukup besar. Jadi ada kes-kes tertentu yang melibatkan timbalan pendakwa raya ni menerima wang untuk tidak mendakwa orang yang ditangkap itu ataupun disyaki ataupun yang disyaki melakukan kesalahan. Jadi banyak kes-kes begini berlaku melibatkan pelepasan kes. Maknanya rasuah ini bukan hanya menerima, tetapi maknanya dia menyalahguna kuasa lah. Ia termasuk dalam rasuah ya. Maknanya apa yang YB sebut tadi, misalnya dari aspek peguam ke pandakwa raya dan sebagainya, maknanya salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Yang digunakan, yang dia mempunyai kuasa tetapi dia menggunakan kuasanya untuk mendapat manfaat yang tidak sepatutnya. Betul, tepat sekali Datuk. Jadi apabila seseorang itu ada jawatan dalam kerajaan, dia dikatakan salah guna kuasa. Jadi salah guna kuasa ini luas. Salah guna kuasa satu perbuatan seorang yang mempunyai kedudukan dalam membuat satu keputusan. Tetapi apa pertuduhan dia, ia bergantung kepada fakta kes. Kadang-kadang seorang itu dituduh bawah akta rasuah. Kadang-kadang dia dituduh di bawah pecah amanah. Tetap salah guna kuasa juga. Jadi kita tengok kepada fakta dan keterangan yang ada di dalam konteks mana kita boleh dakwa dia. Tapi dalam erti kata dalam konteks takbir urus, betul Datuk kata tepat, iaitu dia salah guna kuasa dengan menerima rasuah. Jadi saya nak tanya dari segi aspek pendakwaan ini, mendakwa ni. Apakah kita mendakwa rasuah ini ketika dia masih lagi pegang jawatan ataupun selepas dia pegang jawatan, setelah setahun ke 2 tahun ke dia tidak lagi pegang jawatan, tetapi apakah boleh dikenakan juga dakwaan rasuah? Dan bawah akta yang baru ni, akta SPRM ni, dia sampai bila-bila dia boleh didakwa. Tak terhad masa ya? Tak ada masa. Kata lepas dia pencen pun dia boleh didakwa. Ini yang specialnya akta baru ni. Dia kata akta baru ini memperkasarkan lagi kuasa Badan Pembasmi Rasuah untuk tahun bila ya? Tahun bila ya? 2009. Tahun 2009. Maknanya itu undang-undang ini dikuatkuasakan sampai bila-bila. Ya. Sampai bila-bila. Okey.
Itu satu pandangan yang agak jelas ya, maknanya dari segi aspek pengertian rasuah itu sendiri ya. Malahan kalau kita melihat takrifan yang disebut oleh Jurjani, Jurjani menyebut, dia kata Jurjani kata sesuatu pemberian untuk membatalkan kebenaran atau mengiktirafkan kebatilan. Ini pun takrifan rasuah yang ditakrifkan oleh Jurjani, makna suatu pentakrifan yang begitu luas. Yang saya pikir apa yang ditakrifkan oleh Jurjani itu suatu yang menyeluruh sebagaimana yang disebut oleh YB tadi ya. Jadi ini satu perkara yang sepatutnya kita tahulah. Ya, masyarakat kita tahu sama ada di peringkat bawahan ataupun peringkat atasan, ya, kita harus memahami soal rasuah ini suatu perkara yang cukup dititik beratkan untuk kita diambil kira, untuk kita menjadikan negara kita ini bebas daripada rasuah. Ya, kembali kepada soalan saya lah. Ya, kembali soalan saya. Kalau kita lihat di Malaysia ya, pada tahun 2019, Malaysia, kedudukan Malaysia ni daripada 51 telah jatuh kepada 57. Jadi makna jatuh tu daripada 188 negara yang dinilai untuk melihat indeks rasuah itu, Malaysia ni daripada 51 jatuh kepada 57. Maknanya semakin lama semakin meningkat ya. Dan kalau kita lihat negara-negara yang mengamalkan rasuah ini yang bersih ya. Kalau kita lihat 4 yang teratas ya, semuanya bukan negara Islam. Ya, dan kalau kita lihat 4 yang terbawah, yang bawah sekali itu ya, kalau kita lihat Somalia, Sudan, Syria, Yaman ya, yang 179, 169 dan sebagainya, itu terdiri daripada negara-negara Islam ya. Jadi mengapa ya perkara ini berlaku? Ya, kita tengok mengapa orang negara bukan Islam dari segi aspek amalan rasuah di negaranya itu ya bukan agak bersih, memang bersih ya daripada sudut itu. Ya, malahan Singapura sendiri pun jatuh di peringkat yang ketiga ataupun dari segi amalan rasuahnya, kebersihan rasuahnya. Tapi negara Islam itu mengamalkan ataupun terjadinya perkara begitu teruk dalam soal amalan rasuah. Jadi pada pandangan YB sendiri, apakah faktor-faktor ya yang menyebabkan berlakunya rasuah di kalangan umat Islam dan pula negara-negara Islam? Okey, yang pertama saya melihat perbezaan sistem pentadbiran dalam negara yang maju ini. Mereka menekankan kepada prinsip integriti ini sejak daripada zaman persekolahan lagi. Dan sistem kewangannya, sistem pentadbirannya yang begitu ketat itu membuatkan ruang-ruang rasuah itu cukup sempit untuk dilaksanakan atau untuk berlaku. Di Malaysia ni, kita ambil konteks Malaysia, sistem kita agak longgar yang membolehkan amalan rasuah ini berjalan. Sebagai contoh, kita memberikan tender projek. Tender projek kita gunakan, kita kalau dengan negara lain, negara barat atau Singapura, mereka menggunakan sistem. Jadi apabila tender itu dibuka, ia dikendalikan oleh komputer, bukan manusia. Jadi komputer ini dia tidak ada nafsu untuk menerima rasuah. Jadi dia ikut sistem, dia ikut kelayakan. Situlah dia akan tapis kelayakan sebuah syarikat itu dengan sistem. Jadi sistem itu tidak menipu. Dan sistem telah direka sebegitu rupa dan dia tidak boleh menipu, tidak boleh dimanipulate. Dia tidak seperti manusia. Kalau kita memberikan kuasa tender itu kepada manusia, ruang-ruang rasuah itu boleh berlaku. Kerana manusia ini memang akan sentiasa dihasut dengan hawa nafsu dan sebagainya, dan ia mudah membuka ruang rasuah. Jadi sistem pentadbiran itu sendiri yang membuatkan Malaysia ini ketinggalan, termasuklah negara-negara Islam yang lain, sistem itu tidak diperketatkan untuk membasmi rasuah. Dan seperti sebut tadi, yang kedua adalah pendidikan.
Dalam negara kita, apa yang lacking ataupun yang kurang itu adalah pendidikan kita kurang kepada pendidikan tentang tadbir urus, tentang demokrasi, tentang integriti. Ini membuatkan rakyat ini semakin tidak melihat kepada elemen-elemen tadbir urus yang baik ini, good governance ini sebagai perkara yang penting. Saya fikir kalau Malaysia ni menerapkan satu subjek wajib untuk anak-anak kita belajar tentang demokrasi, tentang integriti, tentang perlembagaan, tentang rukun negara dan sebagainya ini, sebenarnya Malaysia akan lebih ke depan dari sudut pembangunan negara, dari sudut pembangunan moral insan, dari sudut pemikiran rakyat. Tapi semua ini tidak dipelajari di peringkat sekolah. Jadi sebab itu pelajaran atau bagi subjek civic lah, civic ini tidak diajar. Jadi rakyat kita lama-lama dia menganggap rasuah ada satu perkara yang menjadi yang biasa. mesti. Kadang-kadang bukan biasa, jadi mesti dah. Nak cepat prosesnya, nak bypass syarat-syaratnya, bayar aja. Jadi benda ini menyebabkan rasuah ini tidak boleh berhenti. Dan yang ketiga, saya melihat ia satu budaya yang semakin kronik dalam masyarakat kita. Rasuah itu telah menjadi satu budaya. Jadi kalau kita tidak menganggap rasuah ini satu perkara yang besar, dan bukan sahaja sudut hukum syarak, tapi sudut impak kepada kehidupan kita, maka rasuah tidak dapat dibendung. Memang saya tak dapat nafikan perbezaan tadbir urus antara negara barat dan negara yang ditadbir oleh orang Islam. Amat malang, seperti mana kata Muhammad Abduh, aku melihat Islam di barat, tapi aku melihat orang Muslim di Arab. Macam itulah ibaratnya. Kita ramai orang Muslim, tapi segala nilai dan juga prinsip dan etika Islam itu kita tidak pelajari dan tidak amalkan. Yang diamalkan adalah negara-negara lain, negara barat, negara Jepun dan Korea. Kita dapat lihat mereka maju sebab dia tidak ada amalan rasuah ini. Kerana dia memberikan impak ekonomi sebenarnya kepada negara kita. Bila rasuah dia berleluasa, salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya, wang negara itu tidak ada. Dah habis dah wang telah dibelanjakan. Sebab itu bila kita berhadapan dengan masalah pandemik hari ini, kita terdapat nak mengawal pandemik dengan baik kerana kurangnya dana dalam cover kerajaan itu ataupun dalam tabung kerajaan itu tidak ada dana yang cukup untuk menangani masalah pandemik. Jadi tak nak ulas panjang bab itu, tapi nak tunjukkan bahawa impaknya besar, kesannya besar kepada kehidupan kita kalau kita tidak membendung amalan rasuah ini. Kerana ia menyebabkan ketirisan dalam wang negara. Apa yang berlaku kes 1MDB dan sebagainya itu hilang lesap wang negara. Jadi kesannya adalah kepada rakyat itu sendiri. Jadi ini tiga perkara lah saya tengok yang saya boleh simpulkan menjadi satu barah dalam kehidupan masyarakat Muslim. Maknanya rasuah ini berlaku dalam masyarakat, ataupun dalam masyarakat umat Islam ataupun negara-negara Islam adalah faktor-faktor yang berhubung kait dengan soal sistem lah ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat apa yang dibuat kajian ataupun penelitian oleh banyak tokoh-tokoh akademik yang mengatakan bahawa salah satu di antara faktor berlakunya rasuah ini ialah soal tekanan hidup. Apakah itu macam mana pandangan daripada YB? Tekanan hidup itu menyebabkan berlakunya rasuah juga di kalangan masyarakat kita. Maknanya tekanan hidup itu bila kita tengok jiran kita, nampaknya gaya hidup yang agak luar biasa, dan sebab kita pun nak hidup macam tu juga. Apakah ini juga faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah dalam masyarakat kita? Saya fikir itu satu yang tidak adil sebenarnya kalau diukur dengan tekanan hidup.
Kalau kita diberikan pendidikan yang jelas daripada kecil untuk benci rasuah ini, kita tidak akan terbeban dengan tekanan itu. Tidak adil untuk kita menerima rasuah kerana kita nak hidup seperti mana orang lain juga. Itu satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Kita tak boleh jadi macam Pak Pandey. Pak Pandey anak orang tu mati, anak aku pun mati. Ya. Tak apalah anak aku mati sebab anak orang tu pun mati. Tak boleh begitu. Aku pun boleh ambil rasuah sebab orang tu pun ambil rasuah. Aku pun nak hidup senang macam dia juga. Tidak boleh. Tidak boleh menjadikan, tidak adil sebenarnya untuk menjadikan faktor itu sebagai tekanan hidup kita. Sebab jelas satu benda yang salah. Jadi pemikiran begitu sepatutnya boleh dihapus melalui satu sistem pendidikan yang tuntas pada kecil. Kalau kita dah kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kita diberikan pendidikan sebegini, kesedaran sebegini, awareness begini yang bahawa rasuah itu salah, hukumannya berat. Jadi ia tidak akan membuatkan kita hidup sebegitu. Tapi apapun tidak boleh nafikan sudut realiti memang sebuah kerajaan yang korup ini dia akan menekan rakyat. Ini masalah yang berlaku di banyak negara yang corruptionnya begitu tinggi. Dia nak tekan rakyat sampai rakyat susah dan rakyat itu hidup bergantung dengan pemerintah. Jadi amalan corruption, rasuah itu selalu berlaku sebab rakyat ini terpaksa bergantung harap pada pemerintah. Jadi pemerintah ini mereka memberikan duit daripada amalan rasuah itu untuk memenangi hati rakyat, mendapatkan sokongan politik. Jadi budaya begini bukan saja berlaku dalam masyarakat tapi berlaku juga dalam pemikiran parti-parti pemerintah. Sebab itu sistem itu perlu diperkasakan, perlu diperkemaskan. Soal tadi saya cerita tentang contoh yang sedikit saja, tapi banyak contoh lain yang kita boleh ambil pengajaran. Contohnya setiap ahli parlimen atau adun, sepatutnya mereka seharusnya mengisytiharkan harta mereka mungkin setiap 6 bulan ataupun setiap tahun. Bukan 5 tahun sekali baru nak isytihar. Tidak boleh begitu. Dan harta juga perlu diisytihar, bukan harta mereka sahaja tapi juga harta anak isteri mereka. Supaya tidak ada amalan-amalan kolonialism ataupun nepotism yang menggunakan anak isteri atau ahli keluarga ini sebagai vehikel untuk mereka membuat kekayaan. Jadi semua ini perkara-perkara yang sistem ni kalau diperkemaskan, diperkasakan, barulah kita dapat mengurangkan rasuah di kalangan pemimpin negara. Apa komen YB sendirilah kalau itu tentang pengisytiharan harta ni? Ada di kalangan pimpinan kita juga mengatakan bahawa kita mengisytiharkan harta ni, kita khawatir keluarga kita akan diancam kalau harta kita dapat diketahui oleh orang. Dan ada juga pandangan mengatakan bahawa pengisytiharan harta ni tidak mengikut syariat Islam. Macam mana pandangan daripada YB sendirilah? Ini yang itu yang membuatkan amalan rasuah tidak boleh selesai. Kerana kita takut untuk berlaku transparent dengan rakyat. Kalau kita kaya asalnya, tidak ada masalah. Tidak akan berlaku rompakan. Sebab kalau kita kaya sudah pasti kita punya security dekat rumah itu begitu ketat. Dan selalunya berlaku rompakan curian ni rumah-rumah biasa je. Rumah-rumah orang kaya ni jarang kita dengar berlaku kejadian rompakan atau pecah rumah. Security dia penuh. House breaking tu kurang. Sebab security dia betul ketat. Jadi kalau kita isytihar untuk memastikan tidak berlaku amalan rasuah di dalam pentadbiran negara. Jadi kalau itu saya tidak nampak, saya tidak mendengar pun apa-apa nas atau dalil yang mengatakan ia satu tuduhan, satu perlakuan yang bertentangan dengan syariat yang kita mengisytiharkan harta kita. Kononnya merendahkan aib kita. Tidak. Ini
apabila satu perkara itu melibatkan kepentingan umum, masalah umum, ia mengatasi masalah-masalah lain. Jadi apa yang kita buat ini adalah mengikut maqasid syariah sebenarnya. Pengisyarat ini mengikut maqasid syariah, iaitu memelihara harta. Harta ini ia bukan harta awam, bukan harta pribadi. Kita sebagai pemimpin, kita nak pastikan tidak ada ketirisan, tidak ada penyerangan, tidak ada rasuah yang berlaku. Adalah untuk melindungi harta awam. Dan itulah maksud syariah. Harta awam itu mengatasi harta-harta pribadi. Kalau kita membaca banyak-banyak sirah-sirah yang kita baca, kita dengar di masjid, di surau, ketika mana ustaz-ustaz mengajar, banyak sangat cerita-cerita riwayat yang menunjukkan begitu integritinya para sahabat, para khalifah dahulu. Bagi contoh, Sayyidina Umar bagaimana dia menegur isterinya yang menerima hadiah kain daripada pembesar Rom. Kan dia tegur, kalau kau tu bukan isteri aku, kau tak akan dapat kain ni. Sampai ke tahap itu. Jadi kita nak sampai ke tahap itu memang memerlukan satu keyakinan dan juga iman yang cukup tinggi lah. Tapi apa-apa bagi saya, ia tidak ada pertentangan dengan syariat. Kerana pengisyarat ini adalah untuk memastikan segala takbir urus kita itu tidak terjurus kepada dan tidak tercalar dengan apa-apa perbuatan rasuah. Ya, bagaimana pandangan YB sendiri ya dalam, yalah, kita dengar-dengar mungkin berlaku ke tak berlaku ya dalam konsep maknanya rasuah politik ni. Ya. Misalnya nak bertanding satu jawatan dalam satu kawasan ke, ataupun cawangan ke dan sebagainya, ya sudah berlaku soal-soal yang sedemikian rupa, kan? Maknanya apabila berlaku begitu, bagaimana ya dia akan meneruskan soal itu untuk mengumpulkan harta untuk dia menjadikan itu menjadi harta itu sebagai bahan untuk dia memegang sesuatu jawatan. Bagaimana pandangan? Apakah itu menyebabkan maknanya faktor berlakunya rasuah, berkembangnya rasuah dalam masyarakat ataupun dalam negara kita? Ya, saya katakan awal tadi, setengah pemimpin itu memang suka menekan rakyat. Sebab rakyat ni bergantung harap pada mereka. Jadi amalan-amalan begini masih berterusan sehingga hari ini, dan kita nak menghapuskan rasuah ini, bukan sahaja pemikiran pemimpin perlu ditukar, juga pemikiran rakyat yang tidak sepatutnya bergantung harap pada individu. Kerana kita ada banyak saluran untuk bantu rakyat. Kita ada agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk bantu rakyat. Contohnya CKM, zakat dan Baitul Mal dan sebagainya. Ini semua agensi kerajaan atau institusi Islam yang ditubuhkan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan di kalangan rakyat. Tapi kalau rakyat masih berfikir bahawa kita perlu mengundi sipulan-sipulan kerana beliau ada kemampuan kewangan untuk bantu kita, kerana dia banyak turun ke padang memberikan bantuan, tapi tanpa kita menyiasat daripada mana beliau dapat wang itu dan sebagainya, ia tidak akan memberhentikan mana rasuah. Kalau dia turun ke padang, turun ke bawah dengan memberikan bantuan beri sokongan-sokongan daripada NGO dan sebagainya, itu memang tidak ada masalah. Tapi kalau dia turun ke padang, ke bawah dengan sokong bantuan daripada amalan rasuah, ini satu perkara yang seharusnya tidak disokong oleh rakyat. Jadi sebab itu sebenarnya perubahan ini perlu datang daripada rakyat. Rakyat kena menolak pemimpin-pemimpin yang menggunakan duit ini untuk membeli undi. Jadi sebab itu kita dalam pilihan raya kita kena isytihar pekerjaan kita. Kalau DUN tak lebih 100,000, kalau parlimen 200,000 tak silap. Jadi walaupun diisytiharkan, tapi bagi saya ramai yang tidak, mungkinlah ada yang tidak jujur dalam pengisytiharan tersebut. Kerana amalan-amalan rasuah ini masih berlaku di peringkat bawah dalam masyarakat. Jadi, kita. Dalam masyarakat. Jadi apa yang kita harapkan, rakyat sendiri kena berubah. Rakyat sendiri kena ada satu pemikiran bahawa yang aku nak adalah bantuan dari sudut
bagaimana nak bantu aku mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Itu yang perlu diselesaikan. Bukan bantuan cara tunai yang mana kata cash is king. Aku bagi duit, Ya. kau undi aku. Tapi tak selesai bermasalah dia. Kadang masalah kita ini tak akan selesai dengan satu pemberian sahaja. Bulan depan, minggu depan, tahun depan kita akan hadapi masalah keuangan juga. Jadi selagi mana masalah pokok itu, masalah pekerjaan itu tak selesaikan, cash is king ini tidak akan menyelesaikan masalah rakyat sebenarnya. Akan berterusan. Akan berterusan tu. Maknanya soal rasuah di kalangan masyarakat ataupun di semua peringkat lah, ya, belum lagi menjadi budaya, ya, belum lagi budaya membenci rasuah itu di kalangan masyarakat kita lah. Dan masyarakat kita masih lagi belum lagi sebab melihat satu pendidikan tu tidak ada satu subjek yang khusus diajar di peringkat sekolah. Nombor dua, kita punya masjid-masjid saluran agama ini juga tidak banyak membicarakan soal rasuah, ya. Soal rasuah ini. Jadi mungkin pendidikan itu perlu dipertingkatkan, kempen kesedaran tu, awareness kempen itu perlu dipertingkatkan dalam TV, di masjid-masjid, khutbah dan sebagainya. Itu perlu dimainkan selalu supaya rakyat bercakap tentang bencinya rasuah. Ya. Maknanya budaya untuk membenci rasuah ni harus ditanam dalam peringkat bawahan lagi lah. Bukan hanya masyarakat, tetapi pemimpin juga harus melihat bahawa membenci rasuah ini suatu perkara yang amat penting dalam kehidupan masyarakat kita lah. Macam kita membenci juga khinzir lah, ya, sebab dia punya hukum tu serupa aja. Malahan Rasulullah SAW pun sebut dalam soal orang yang mengamalkan rasuah ni seolah-olah dia ibu dia sendiri, kan begitu, ya. Jadi satu perkara yang amat keji dan amat tidak bermoral untuk kita melakukan, ya, amalan rasuah ini, walaupun sekecil-kecilnya lah. Ya, kalau kita menyalahgunakan kuasa kita sendiri, maknanya kita tidak membenci rasuah ini bukanlah menjadi budaya kita, ya, yang ada pada hari ini lah. Oleh sebab itulah rasuah masih berkembang dalam masyarakat kita. Cuma saya nak tanyalah, sepanjang menjadi peguam yang mengendali, ada ke kes-kes mengendalikan kes rasuah ini yang sama ada peringkat rendah ke tinggi, besar ke dan sebagainya, ya. Kalau ia tidak melibatkan soal kesalahan undang-undang lah untuk berkongsi sama. Jadi maknanya apakah ada YB terlibat dalam mengendalikan kes-kes rasuah ini di negara kita? Ada. Saya sebagai peguam, saya memberikan keadilan kepada orang yang dituduh. Jadi kita memberikan keadilan kepada dia, itu dia mendapatkan satu peluang untuk membela diri. Sebab itu adalah satu prinsip juga yang diterima dalam Islam, iaitu seorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Jadi dia ada hak untuk bela diri, tapi kalau fakta dan keterangan itu cukup kukuh untuk mensabitkan kesalahan dia akan dia dapat bersalah juga, dia akan dihukum. Jadi ada kes yang saya kendalikan, ada yang saya menang dan saya kalah. Jadi ada yang bebas, ada yang dihukum. Itu perkara normal lah dalam mana kes. Jadi kes yang pernah saya kendalikan melibatkan pegawai custom, melibatkan pegawai GPJ, ada tadi pihak swasta pun ada. Seperti contoh tadi penarik kereta. Dan banyak jugalah kes pegawai polis. Jadi kes-kes rasuah ini sebenarnya dia ada beberapa bentuk. Yang paling mudah dibuktikan oleh pihak SPRM untuk dihukum adalah kes yang melibatkan trade money ataupun wang trade money. Jadi biasanya contohnya katalah seorang pegawai itu minta wang daripada seorang individu, dan individu itu dia tak puas hati, dia pergi report ke SPRM. Jadi SPRM akan memerangkap
pegawai ini dengan membuat panggilan telefon dan wang yang nak diserahkan itu wang yang telah ditanda. Wang yang telah ditanda, dia beri track money, wang perangkap. Jadi tempat di mana wang itu nak diserahkan itu ada ramai pegawai dan mereka menyaksikan penyerahan wang itu. Bila wang diserahkan terus tangkap. Apa dia right handed lah. Jadi Ya. bukti itu cukup kuat lah untuk mensabitkan kesalahan. Kesalahan lah. Ya. Tapi ada kes yang melibatkan dibagi pass money. Pass money ni duit yang dah diberikan lama tapi duit dah belanja, duit dah hilang, duit dah resap, duit habis belanja, susah sikit nak buktikan. Iaitu banyakkan kes banyak orang yang dituduh itu boleh lepas sebab pass money ni duit dah lepas. Sebagai contoh, seorang pegawai itu luluskan sebuah projek, dia dapat duit habuan RM10,000, RM20,000, RM100,000, RM1 juta dan sebagainya. Duit itu dah dapat, dia dah bayar, dia dah belanja, tapi setahun lepas itu berlaku konflik antara mereka ataupun ada orang yang tahu, orang pihak ketiga ni, dia report sama SPRM, disiasat, walaupun duit itu memang diberikan tapi duit itu tak dijumpai, dia menimbulkan keraguan tentang kesahihan aduan itu. Jadi ini antara kes-kes yang biasa kita kendalikan. Tapi apapun Datuk dan juga pendengar pada malam ini, rasuah ini dia luas. Jangan kita salah faham. Kadang-kadang apabila kita buat aduan kepada pihak SPRM, mereka menyiasat, tapi jika kes tidak boleh dibuktikan di bawah akta ini, maka dia akan didakwa di bawah kesalahan lain. Kadang-kadang dituduh bawah pecah amanah, tapi kita kata itu perbuatan yang korup lah. Tapi tidak semestinya perbuatan yang korup itu rasuah. Dia ada perbuatan contohnya pecah amanah, berlaku penipuan, semua itu perbuatan yang bentuk korupsi. Jadi contohnya macam kes Datuk Seri Najib dalam kes SRC, beliau tidak dituduh rasuah, beliau dituduh bawah kesalahan pecah amanah kerana tidak ada elemen rasuah di situ, tapi elemen korup yang berlaku adalah pecah amanah. Dia menggunakan jawatannya untuk mendapat wang daripada tabung kerajaan sendiri. Jadi dia pecah amanah dengan jawatan sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Jadi itu yang dikatakan perbuatan walaupun tidak dituduh bawah atau SPRM, tapi tetap juga satu perbuatan yang terpanggil korups. Mana masih lagi terkandung di dalam tuduhan melakukan dalam konteks corruption, dalam konteks perbuatan yang korup. Tapi kesalahan itu kita bergantung pada fakta dan keterangan. Sebab elemen rasuah itu tidak berlaku sebab tidak ada pembayaran wang. Tapi apa yang berlaku adalah Datuk Seri Najib menggunakan kedudukan dia untuk meluluskan satu pinjaman yang akhirnya masuk dari beberapa transaction yang akhirnya masuk ke poket beliau sendiri. Jadi dia pecah amanah sebab dia menggunakan kedudukan sebagai Menteri Kewangan untuk luluskan wang tersebut. Jadi dia walaupun tidak dituduh bahawa antara rasuah, tapi perbuatan itu tetap kita panggil satu perbuatan yang korup. Okey. Untuk akhirnya satu ni saya nak share sila. Untuk penjawat awam ini, kalau mereka tidak boleh dibuktikan kesalahan mereka ini di bawah atas SPRM ni, dia punya elemen dia berat sikit. Okey, dan hukumannya sama ada 5 kali ganda jumlah suapan, iaitu kalau dia terima rasuah RM10,000, kalau dia salah dia kena bayar RM50,000 ataupun maksimum 20 tahun penjara. Jadi ini hukuman yang berat. Tapi ada satu lagi kesalahan yang akan didakwa di bawah Kandung Keseksaan Seksyen 165 dipanggil suapan tanpa balasan. Itu maksimum 2 tahun saja. Itu yang kesalahan yang dihadapi oleh Tengku Adnan ataupun dulu
Ya. Di tanpa balasan ni bermaksud saya terima duit, saya sebagai pegawai kerajaan atau menteri terima duit daripada kontraktor, tapi saya tak bagi apa-apa projek kepada dia. Ya, ya. Dia satu kesalahan di bawah bawah kalau kesalahan, tapi ini adalah kesalahan yang paling ringan sekali lah, sebab maksimum penjara 2 tahun. Ya, tadi YB sebut maknanya untuk akhir kita nak itu ni, saya nak tanya sedikit apakah pandangan ataupun cadangan daripada YB sendiri, ya, bagaimana kita nak menjadikan rasuah ini sebagai salah satu perkara yang menjijikkan di kalangan masyarakat kita, dan akhirnya negara kita ini daripada nombor 57 itu, ya, kita melonjak kepada nombor 1 yang tertinggi bersih rasuahnya ni. Agak-agak macam mana, apakah kita boleh mencapai ke arah itu dan bagaimana kita nak mencapai ke arah itu? Sedangkan kita berasaskan kepada kita ini sebuah negara Islam dan kita mempunyai pakar-pakar dalam soal itu, dan kita mempunyai undang-undang yang agak keras dalam soal rasuah ini. Jadi semua perkara elemen-elemen itu ada yang ada di dalam negara kita ini. Tapi mengapa perkara ini juga berlaku dan bagaimana kita nak menjadikan rasuah ini salah satu di antara musuh yang paling besar di kalangan di negara kita ini, supaya masyarakat kita membenci rasuah ini. Apa pandangan dan juga cadangan daripada YB? Okey, bagi saya sistem itu perlu diubah dan juga ditambah baik, diperketatkan. Satu perubahan ataupun reform perlu dibuat untuk memastikan ruang-ruang rasuah itu ditutup. Sebagai contoh, pemilihan projek berdasarkan merit, berdasarkan sistem. Itu akan menutup ruang hubungan antara manusia dengan manusia. Dan di peringkat bawah, kita perlu mempunyai satu kesedaran, kempen kesedaran dengan rakyat melalui saluran agama ataupun saluran penerangan di media-media utama mainstream. Dan yang ketiga adalah melalui pendidikan civic di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak kita ni diajar dari kecil untuk benci pada rasuah. Dan yang keempat adalah kita perlu mendidik rakyat Malaysia ni untuk disiplin. Rakyat Malaysia ini susah sikit untuk mematuhi undang-undang. Sebab contoh yang diberikan oleh pimpinan pun tidak baik. Jadi kita pegang satu prinsip leadership by example, kepimpinan beri teladan. Contoh yang kita ambil tentang pelanggaran SOP. Tentang rasuah ni tak payah cerita lah, ramai pemimpin kita rasuah. Tapi tentang SOP untuk berhadapan dalam pandemik ini, kita nak rakyat kita patuhi SOP. Tidak keluar rumah, tidak ada pergaulan sosial, pakai mask dan sebagainya. Tapi pemimpin sendiri yang tak buat. Jadi macam mana kita nak menyadarkan rakyat untuk mengikut SOP-SOP ini. Jadi disiplin rakyat itu agak longgar dan kita perlu mempunyai satu tahap di mana tahap disiplin kita itu tinggi. Jadi ini memerlukan satu pembentukan budaya dan juga pemikiran daripada peringkat rendah lagi. Tidak boleh kita dah mencapai umur dewasa baru kita nak membentuk satu disiplin yang baru, tapi ia perlu dibentuk di peringkat sekolah. Jadi sebenarnya banyak reform yang kita kena buat dalam negara kita kalau kita nak membentuk sebuah negara yang disiplin, yang bebas rasuah. Dia bukan hanya perlu
perlu buat dalam satu hala saja atau satu perkara saja, satu cabang saja, tidak. Ia memerlukan satu tindakan reform yang komprehensif di semua peringkat, sama ada di sudut pendidikan, di sudut hal ehwal agamanya, di sudut sistem kewangannya, di sudut penguasaannya. Jadi perlu ada semua ini, dan juga yang penting juga perlu diletakkan badan-badan ini, badan-badan demokrasi ini di bawah parlimen supaya mereka ini boleh menjadi badan yang dipantau oleh parlimen, bukan dipantau oleh orang politik, oleh Perdana Menteri dan sebagainya. Kerana apabila pemantauan-pemantauan ini dibuat di parlimen, maka mereka akan bertindak dengan lebih berkesan dan tanpa rasuah, tanpa pilih kasih dan sebagainya. Sebab di peringkat SPRM juga perlu ada badan lain juga, badan lebih tinggi untuk memantau mereka. Memantau. Ya. Kalau tidak, banyak kes yang tidak disiasat secara sepenuhnya ataupun Betul. tidak disiasat sehingga berlaku pendakwaan. Dan semua ini kita perlukan, setiap badan tu perlu ada pemantau. Sebab itu dalam Islam, dalam sistem pentadbiran Islam dulu-dulu, zaman khalifah dulu, zaman sahabat dulu, ada Hizbah. Jadi dia satu badan pemantau. Hizbah ni bukan tentang kewangan saja, tapi tentang semua sudut pentadbiran itu perlu ada satu badan pemantau. Jadi dalam konteks demokrasi moden hari ini, badan pemantau terbaik adalah parlimen. Sebab parlimen ini diwakili oleh kedua-dua pihak, iaitu pihak pembangkang dan juga pihak pemerintah, yang suara mereka itu mewakili rakyat. Jadi kita nak memperkasakan kuasa rakyat itu, kita perlu perkasakan parlimen. Dan banyak badan-badan ataupun institusi-institusi demokrasi negara ini, termasuk SPRM, polis dan sebagainya, itu seharusnya bebas dari pengaruh politik dan diletakkan di bawah parlimen supaya pemantauan itu berlaku selalu oleh satu badan yang memang bebas daripada pengaruh politik. Parlimen ni satu-satunya badan ataupun institusi yang bebas daripada pengaruh politik. Walaupun orang politik dalam itu, tapi dia bebas sebab dia ada dua-dua pihak. Dia ada pembangkang, dia ada pihak pemerintah yang akan memainkan peranan check and balance. Jadi saya rasa untuk kita menghapuskan, membasmi rasuah ini, perlu satu reform yang komprehensif secara keseluruhan. Tidak boleh ada satu hala saja ataupun satu cabang saja, tidak cukup. Kononnya kita nak kekuasaan undang lebih ketat, meningkatkan hukuman, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Hukuman ini saban tahun, setiap kali berlaku akta baru diubah, akta baru, kita tingkatkan hukuman. Tapi perlakuan jenayah itu tetap berlaku, bukan dalam balas rasuah saja, tapi jenayah lain termasuk bunuh, rogol dan sebagainya, itu memang ditingkatkan hukuman, tapi jenayah tetap berlaku, kesalahan tetap berlaku, kerana sistem itu tidak membuatkan rakyat itu menjadi disiplin. Kita perlu satu sistem yang mendisiplinkan rakyat. Jadi ini satu perkara yang bukan mudah nak dibuat. Dia membutuhkan satu political will. Kita berharapkan perubahan itu berlaku sebenarnya. Apabila Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kita dah buat banyak perubahan sebenarnya. Sehingga kan indeks corruption perception index CPI Malaysia menurun daripada tanggal 57 ke 51. Sebelum itu tanggal 65 ke tanggal ke 51, dan kemudian naik ke tanggal 57. Jadi kenapa? Kerana kerajaan baru yang merampas Kerajaan Pakatan Harapan ini menggunakan juga amalan rasuah untuk membentuk kerajaan, iaitu yang dipanggil scheme of things, menawarkan jawatan, tawaran dalam kabinet ataupun dalam JLC ataupun dalam badan berkanun untuk mendapatkan sokongan ahli-ahli parlimen ini. Jadi kerajaan yang dibentuk atas amalan rasuah ini telah menyebabkan persepsi rasuah Malaysia itu meningkat semula. Jadi bagaimana kita nak
nak menghapuskan rasuah jika sistem ini tidak diubah, tidak dirubah, tidak direform. Kita nak reform waktu Pakatan Harapan, alhamdulillah, tapi apabila kerajaan Perkhidmatan Nasional ambil alih, dia balik ke belakang, dia ghostan balik dan lebih teruk dengan menjadikan scheme of things itu sebagai paksi kepada pembentukan kerajaan. Ya. Jadi apapun sistem itu perlu diubah. Okey, terima kasih kepada YB ya. Banyak perkara-perkara, poin-poin yang penting yang perlu kita ambil perhatian ya untuk kita membendung amalan rasuah di negara kita ini ya. Perkara yang pertama dalam soal yang dibincangkan tadi ialah pemimpin itu mesti menunjukkan teladan yang cukup baik untuk rakyat ya supaya dia bersih daripada rasuah. Yang keduanya ialah disiplin dalam semua peringkat, sama ada pemimpin, masyarakat dan sebagainya, pegawai kerajaan, ya, disiplin untuk kita menjauhkan amalan rasuah ini sendiri. Dan juga salah satu perkara yang amat penting dan saya amat bersetuju dengan pandangan daripada YB tadi dalam soal kita reform sistem. Dan salah satu di antara perkara yang hendak dilaksanakan oleh Pakatan Harapan yang dahulu ialah kita hendak reform sistem itu sendiri. Tetapi kadang-kadang kita tidak faham apa yang kita nak reform. Sebenarnya orang tak faham. Bila tak faham itu yang bertukau tu. Jadi oleh sebab itulah kita harus melihat bahawa perubahan sistem itu suatu perkara yang penting dan saya amat bersetuju. Undang-undang kita ketat, hukuman begitu berat dan sebagainya tidak boleh dilaksanakan. Rasuah tetap juga berlaku sebab apa? Sebab kita tidak mempunyai disiplin dan kita tidak mempunyai kefahaman yang menyeluruh tentang soal rasuah itu sendiri. Jadi kalau masyarakat tak faham, ya kalaulah pemimpin juga tak faham soal rasuah, maka sudah pastilah amalan rasuah itu tetap juga berjalan dengan adanya kalau kita tidak cuba untuk menghapuskannya daripada masa ke masa. InsyaAllah saya yakin dan percaya ya dengan pimpinan yang baru ya pada generasi muda ya, generasi muda yang saya yakin dan percaya yang mempunyai pemikiran yang begitu kreatif, inovatif untuk kita menolak soal amalan rasuah ini. Saya yakin dan percaya insya-Allah negara kita pada masa akan datang akan bersih daripada amalan rasuah dan kita menjadi jago untuk kita kempen kepada negara-negara lain supaya amalan rasuah ini tidak menjadi perkara yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh semua peringkat sama ada rakyat dan juga peringkat atasan. Jadi terima kasih kepada YB Faiz yang telah sudi datang bersama-sama untuk kita bertukar fikiran ya dalam minda Hasan Baharum dalam FB Hasan Baharum dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi lah walaupun tajuk ini agak berat untuk kita katakan dan tajuk ini tidak begitu popular lah ya dalam semasa sekarang. Yang popular sekarang ini soal politik lah tapi soal rasuah ini suatu perkara yang saya fikir amat penting untuk kita terjah, untuk kita lihat supaya ya negara kita bebas daripada amalan rasuah dan kita menjadi negara yang terbaik daripada sama ada di dalam sistem dunia ini dan juga di akhirat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara yang baik dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasuah masih lagi berlaku dalam negara kita, apakah mungkin negara kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu persoalan yang perlu dijawab oleh semua peringkat, sama ada peringkat pimpinan ataupun masyarakat keseluruhannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.